Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pertama dan selamanya rapat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan ruang pada kita hingga di saat ini. Allah panjangkan usia kita hingga di saat ini. Allah bagi nikmat Islam kepada kita, nikmat iman kepada kita, nikmat segala-gala nikmat yang kita dapat hari ini insya-Allah. Moga kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur ke atas nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. InsyaAllah pada malam ini kita teruskan lagi baca hadis berkaitan dengan kelebihan Ramadan insyaAllah. Hadis yang ke-9 dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, puasa adalah perisai selagi seseorang itu tidak memecahkannya. Dari Sayyidina Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, puasa adalah perisai selagi seseorang itu tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Keterangan, maksud puasa menjadi perisai ialah sebagaimana seseorang menjaga keselamatan dirinya daripada dengan perisai, demikianlah juga puasa menjaga seseorang itu daripada musuhnya, yakni syaitan. Satu riwayat yang lain menyatakan bahawa puasa penjaga yang akan menyelamatkan seseorang daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain pula menyatakan bahawa puasa akan menyelamatkan seseorang daripada neraka Jahannam. Dalam satu riwayat menyatakan bahawa seseorang telah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perkara yang merosakkan puasa?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda mafhumnya, berbohong dan mengumpat. Kedua-dua hadis ini banyak lagi hadis yang lain memberi penekanan untuk menjauhi perkara-perkara yang demikian semasa berpuasa dan dinyatakan bahawa dengan melakukan perkara-perkara itu seolah-olah puasa telah disia-siakan. Pada zaman kita ini telah menjadi kebiasaan untuk menghabiskan masa berpuasa dengan berbual-bual kosong. Setengah ulama berpendapat bahawa berbohong dan mengumpat sememangnya membatalkan puasa. Pada pandangan mereka, kedua-dua perkara itu adalah sama dengan makan dan minum dan lain-lain perkara yang boleh membatalkan puasa. Walaupun kebanyakan ulama berpendapat bahawa puasa tidaklah batal dengan berbohong ataupun mengumpat, namun tiada siapa pun yang menafikan bahawa dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu, keberkatan puasa berterusan akan hilang. Para masyayikh menulis 6 perkara sebagai adab ketika berpuasa. Adab-adab itu sangat perlu diambil berat oleh sesiapa sahaja yang berpuasa. Yang pertama, menjaga penglihatan. Menjaga penglihatan daripada memandang sesuatu yang tidak patut, sehingga dikatakan bahawa seseorang itu jangan memandang dengan syahwat kepada isterinya sendiri pun, apatah lagi kepada wanita yang bukan mahram. Demikianlah juga tempat-tempat yang melalaikan dan yang tidak harus kita lihat. Nabi Muhammad SAW bersabda mafhumnya bahawa penglihatan adalah satu daripada anak-anak panah syaitan. Sesiapa yang menjaga penglihatan kerana ketakutkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakannya cahaya keimanan yang dapat dirasakan kemanisan dan kelazatan dalam hati. Ahli sufi mentafsirkan apa-apa yang tidak patut dipandang sebagai apa-apa sahaja perkara yang boleh mengalihkan tumpuan hati daripada Allah Subhanahu wa taala kepada perkara yang lain.
Perkara yang kedua yang digaris penuh oleh ulama ketika orang yang sedang berpuasa, iaitu menjaga lidah daripada berbohong, mengumpat, bercakap sia-sia, bercakap kotor, bergaduh dan seumpamanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dinyatakan bahawa puasa adalah perisai bagi seseorang itu, maka orang yang berpuasa janganlah mengatakan sesuatu yang keji, mengejek dan bergaduh. Jika ada orang yang memulakan pergaduhan, maka katakan kepadanya bahawa saya sedang berpuasa. Jika dia seorang yang bodoh dan tidak boleh memahami, maka katakanlah kepada hati sendiri bahawa kamu sedang berpuasa dan tidak patut terlibat dalam perkara yang sia-sia ini. Adalah sangat penting untuk menjauhkan diri secara khusus daripada mengumpat dan berbohong, kerana pada pendapat setengah ulama perbuatan itu membatalkan puasa sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat 2 orang wanita yang berpuasa. Mereka mengalami kelaparan yang teramat sangat sehingga tidak tertanggung lagi. Mereka hampir-hampir akan mati. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in telah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang mereka. Lalu Nabi Muhammad SAW telah hantarkan kepada mereka satu bekas yang telah diperintahkan kepada mereka supaya muntah ke dalam bekas itu. Mereka berdua pun muntah dan telah keluar ketulan-ketulan daging dan darah yang dimakan mentah-mentah. Orang ramai kehairanan. Nabi Muhammad SAW telah bersabda mafhumnya, kedua-dua wanita itu tidak makan rezeki yang halal daripada Allah SWT kerana berpuasa. Namun mereka tidak berpuasa daripada perkara yang telah diharapkan Allah. Mereka duduk bersama-sama dan mula memakan daging manusia, yang dengan mengumpat, dengan cara mengumpat orang ramai. Daripada hadis ini satu perkara telah dijelaskan, iaitu disebabkan mengumpat puasa seseorang itu akan menjadi lebih susah, sehingga kedua-dua wanita itu hampir mati disebabkan mengumpat semasa berpuasa. Demikianlah juga dengan dosa-dosa yang lain. Kenyataan ini dikuatkan lagi dengan pengalaman bahawa puasa tidak sedikit pun memberi kesan kesusahan kepada mereka yang bertakwa. Sebaliknya, kebanyakan orang yang fasik, yang pendosa, menghadapi keadaan yang sangat buruk. Oleh kerana itulah, kalau seseorang mahukan puasa tidak memberatkannya, maka cara yang terbaik ialah dengan menjauhkan diri daripada dosa-dosa, khususnya dosa mengumpat pada masa kini yang telah dijadikan sebagai satu kerja untuk menghabiskan masa ketika berpuasa. Allah SWT telah menggunakan perkataan makan daging saudaramu yang mentah untuk menerangkan tentang mengumpat dalam Al-Quran. Dalam hadis-hadis pun banyak kisah yang demikian telah dinyatakan dengan jelas. Pada satu ketika, setelah melihat beberapa orang sahabat, baginda SAW telah bersabda, mafhumnya, cungkillah gigi-gigi kamu. Mereka berkata, hari ini kami tidak makan sedikit pun daging. Rasulullah bersabda, mafhumnya, daging saudaramu si fulan terselit di celah-celah gigi kamu. Dapat diketahui bahawa si fulan itu telah diumpati. Semoga Allah SWT meletakkan kita dalam penjagaannya, kerana kita terlalu lalai dalam perkara ini. Bukan saja orang awam, bahkan orang-orang yang beragama pun terlibat sama. Bukan saja mereka yang dikatakan ahli dunia, majlis-majlis ahli agama pun umpamanya tidak sunyi daripada perbuatan ini. Lebih teruk lagi daripada itulah ialah kebanyakan mereka tidak pun menganggap bahawa perbuatan itu sebagai mengumpat. Seandainya ada was-waslah hati kita sendiri atau orang lain, kita akan menepisnya dengan alasan bahawa orang yang diperkatakan itu untuk memberitahu perkara sebenar sahaja. InsyaAllah pagi ini amalan dapat kita mendengar hadis keterangan. InsyaAllah malam itu pada yang akan datang kita akan dengar lagi 4 adab yang digaris pandu oleh ulama untuk orang-orang yang berpuasa. Mungkin amalan ini kita dapat 1-2 ilmu dan juga pengajaran tentang adab ketika berpuasa, iaitu kita perlu menjaga lidah kita, lidah
lidah kita daripada bercakap benda yang sia-sia, dan juga lebih-lebih lagi kita elakkan diri kita untuk kita mengumpat ataupun memfitnah dengan kita untuk nak mengisi masa lapang dari bulan Ramadan al-Mubarak ini. Dan lebih-lebih lagi kita dalam tempoh PKP ini, masa kita sangat banyak terluang, kita tak mau gunakan masa itu dengan duduk membaca Al-Quran atau sebagainya. Yang lebih baik ya berzikir dan sebagainya. Dan kalau tak ada apa yang kita nak bercakap ataupun nak bersembang, lebih baik kita diam. Dan itu lebih baik daripada kita bercakap, bersembang, melepak-lepak, bercakap benda-benda yang tidak patut. Lebih lagi kita bercakap berkaitan dengan orang lain, mengumpat dan fitnah. Dan seperti yang saya sebut beberapa hari lepas, hari ini kita kadang kita kurang mengumpat atau berfitnah menggunakan mulut kita, menggunakan lidah kita, tapi kita banyak menggunakan jari kita, jari kita, kita type satu dalam WhatsApp kita, dalam grup WhatsApp kita, ataupun kita personal ke, ataupun kita dalam Facebook kita, Instagram, apa sahaja media sosial yang ada hari ini, kita bercakap tentang orang lain, ataupun kita mengumpat ataupun kita fitnah. Kita takut itu menyebabkan puasa kita jadi cacat. Dan ada alim ulama mengatakan mengumpat berbohong pun boleh membatalkan puasa. Tu kita kena berhati-hatilah. Kita tak mau kita dapat lapak dan dahaga saja. Kita puasa alhamdulillah cantik dah. Rukun-rukun puasa semua cukup komplit, tapi kita salah dengan kita banyak membuat perkara yang sia-sia di bulan Ramadan ni dengan banyak mengumpat ataupun memfitnah orang dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok dalam Facebook lah terutamanya, kita tengok pun takut tuan, bulan Ramadan ni jadi macam biasa bulan-bulan tak Ramadan juga, dengan bergaduh, dengan fitnah, dengan mengumpat, dengan mengata sebagainya. Kita tengok pun tak salah kita nak komen, tapi komen kalau yang berfaedah boleh tuan, tapi kalau kita benar tengok yang sampai boleh membuka aib orang ataupun kita bertelagah sama lain, biarkan kita berdiam diri lebih baik. Lebih-lebih kita bukan kita mengumpat ni. Bulan lain boleh, tak boleh juga, tapi lebih lagi lah di bulan Ramadan al-Mubarak ini, bulan yang sangat mulia ni, kita elak untuk kita bergaduh, caci mencaci dan sebagainya, kerana kita elak kita dapat menghormati bulan yang sangat mulia ini, insya-Allah. Dan juga kita gunalah tuan-tuan, saya nak mengajak di saya sendiri terutamanya, dan tuan-tuan, hari ni dah kalau tak silap saya 9 hari dah lah kita berpuasa. Tuan-tuan, kita check balik, kita muhasabah balik. Kita tak perlu tengok orang lain, kita tengok dari kita sendiri, insya-Allah. Saya tengok dari saya sendiri, tuan-tuan masing-masing tengok diri tuan-tuan sendiri, insya-Allah. Kita muhasabah, kita tengok graf amalan kita, tuan-tuan. Graf amalan kita bermula hari pertama Ramadan tu, malam Ramadan tu, hari Khamis malam tu, malam pertama kita bertarawih tu, check balik tuan-tuan. Sampailah malam ni. Sampai malam ni, malam yang ke-10. Malam yang ke-10 Ramadan dah. Malam ke-10, kita dah 9 hari puasa, malam ke-10 Ramadan, hampir dah 1/3, hampir 1/3 Ramadan dah kita berlalu tanpa kita sedar. Dan kita duk risau, duk takut tentang COVID-19 ni, kita lupa dah, hampir dah separuh, hampir 1/3 dah Ramadan kita dah berlalu begitu saja. Apakah kita gunakan Ramadan 10 hari ni, hampir 9 hari 10 hari ni, fasa yang pertama ni apa kita buat tuan? Kita check balik. Setakat ni dah berapa juzuk lah Al-Quran yang kita baca. Berapa juzuk dah Al-Quran yang kita baca. Berapa banyak dah duit yang kita telah infakkan untuk membantu masjid-masjid surau-surau yang hari ni yang tiada, masjid surau yang tiada pendapatan hari ni, ataupun kita membantu saudara kita yang masih tidak dapat bekerja, tidak dapat berniaga sebagainya, dan bantu bagi segi semangat ataupun apa-apa saja. Berapa banyak dah kita bantu tuan-tuan, apa banyak dah yang kita infak, dan berapa banyak dah, berapa ribu dah zikir-zikir yang kita zikirkan, berapa ribu dah selawat yang kita selawat sepanjang Ramadan ni, insya-Allah. Kita muhasabah dari diri kita. Dan yang tarawih tuan-tuan, setakat hari ni tarawih ada lagi yang kita tertinggal buat tuan-tuan, kerana rugi tuan kalau kita tak buat tarawih. Mungkin yang sebelum ni ramai di masjid surau penuh tuan, kita hanya ikut imam, kita tak rasa stres sangat tuan-tuan. Kita tak rasa stres macam mana. Kalau kita nak tak larat, kita berhenti tak larat, kita berhenti, tak ada masalah. Kita buat imam buat 20, kita buat 8, tak ada masalah, kita boleh berhenti. Tapi hari ni
kebanyakan kita buat di rumah tuan. Adakah kita buat tuan? Saya risau sebenarnya, saya risau. Kerana kalau kita buat di Masjid Surau, kita ada kekuatan nak buat tuan. Dengan keadaan berjemaah ni, kita ada kekuatan nak buat. Dan saya risau zaman musim PKP ni buat di rumah. Saya rasa takut tak buat. Yang mana betul-betul imannya strong tuan, insya-Allah dia boleh buat. Tapi yang tak apa nak strong ni saya risau. Takut dia tak buat rugi tuan-tuan. Rugi macam mana? Kerana tarawih ni bulan Ramadan saja yang ada, bulan lain tak ada. Kalau kita kata tak buat bulan ni, PKP tak apa, aku tak buat, rugi tuan-tuan. Bukan masalah PKP apa, tarawih dia tak sangkut dengan PKP. Dia memang tarawih nak buat di mana pun tak ada masalah. Nak buat seorang, tak buat berjamaah pun tak ada masalah. Jangan duk risau. Yang mana ayah-ayah yang terutamanya, ya, kalau yang tak boleh nak jadi imam tak ada masalah. Buatlah sembahyang seorang-seorang pun tak apa. Jangan tak buat langsung. Buatlah 8 rakaat menjadilah. Habis tak larat pun. Kalau tak boleh nak baca ayat panjang, baca apa saja yang boleh baca. Tak ada masalah. Tarawih ni dia simple. Tapi kita buat sebagai aksesori yang nak bagi lagi kemas tu yang kita buat. Dengan ada selawatnya, dengan ada doa dan sebagainya. Tapi kalau kita yang tak mampu tu, buat sekat yang mampu, tapi jangan tak buat langsung. Itu yang paling penting lah. Saya risau kalau yang betul-betul strong dia akan buat di rumah insya-Allah, tapi yang tak apa nak strong saya risau. Bulan-bulan tonton sebelum ni kita dia main follow kat belakang saja. Dia boleh buat lah, tapi kalau di rumah lah ni, kalau nak buat sendiri tuan bukan senang. Kalau tak betul iman tak kuat betul-betul tak boleh buat punya. Bukan saya nak kata kat orang, saya kata kat diri saya lah. Saya kata kat diri saya sendiri, kalau iman tak betul-betul kita tak nak buat, memang cukup berat tuan, cukup berat nak buat solat tarawih ni. Dia boleh nak buat seorang-seorang pula, Allah Akbar, di rumah pula seorang-seorang pula, kalau buat berjemaah pula. Kalau yang suami tu jadi imam, hari-hari dia nak jadi imam, bukan senang tuan. Hari dulu kita duk kata kat imam hafiz sebagainya, bayar mahal-mahal kat depa buat apa tuan. Sebenarnya teruk tuan jadi imam tarawih ni bukan senang. Kalau mungkin kita sebulan kita dapat sekali saja jadi imam tak apa. Kita tiap malam tuan bukan senang. Kita buat 8 rakaat baca surah lazim tanpa pakai mic tu. Rasa penat tuan, rasa penat. Duk fikir berapa hari lagi kita nak jadi imam tarawih ni, hari-hari ni. Ni kita bayangkan betapa susah payahnya imam hafiz kita yang setiap hari sepanjang Ramadan dia jadi imam tuan. Bayang macam teruk jadi imam tu. Kita kena rasa bersyukurlah apa yang Allah bagi kepada kita, insya-Allah. Apa yang jadi sebagai hikmah untuk kita nak merasa sendiri macam susah payah yang mana jadi imam tarawih setiap malam kita kena baca sampai 20, tak apa lagi buat yang sampai 20 rakaat 20 rakaat buat. Teruk tuan, kalau kita kata bayang sagu hati sikit tu kat imam hafiz kita tu, bayang lebih sikit pun tak ada masalah pun, tak ada orang tahu. Kalau teruk jadi imam ni bukan mudah bukan mudah. Kita jadi imam beberapa hari ni pun rasa Allah letih nak dapat 8 rakaat ya pun 3 witir baca surah lazim pendek-pendek tapi letih. Kerana siang kita berpuasa dengan ibadat-ibadat lain kita buat tu, dia nak buat tarawih lagi tu kita rasa letih. InsyaAllah, tapi insyaAllah mudah-mudahan kita doakan Allah bagi kekuatan lah pada kita insyaAllah. Dan saya juga doakan semua tuan-tuan dan penonton yang menonton insyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk kita dapat melipat gandakan ibadat kita, yang mana gerah amalan ibadat yang semakin menurun. Saya doakan insyaAllah, kita doakan Allah bagi kekuatan untuk kita nak meningkat balik gerah amalan kita, bagi semangat balik, mana kita sedang memburu satu malam, itu malam Al-Qadar insyaAllah. InsyaAllah kita azam, insyaAllah Allah rezekikan kita, Allah pilih kita untuk dapat beribadat, kita dapat bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, beribadat, salat dan sebagainya bertepatan dengan malam Al-Qadar insyaAllah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin insyaAllah. InsyaAllah sebagai penutup tazkirah malam ini ataupun baca hadis malam ini, insyaAllah saya nak mengajak diri saya, mari sama-sama kita kita berdoa. Saya mengalunkan doa dan tuan-tuan tolong aminkan insyaAllah. Mudah-mudahan berkat doa kita pada malam Ramadan ini, moga-moga malam, jika malam tahu kita bertepatan dengan malam Al-Qadar, insyaAllah doa kita akan diperkenankan Allah SWT. Dan juga permohonan para malaikat dan juga ikan-ikan di laut, haiwan-haiwan di daratan juga akan mengaminkan doa kita, bertasbih
untuk kita, untuk orang yang berpuasa ini insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawat wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, di malam Ramadan yang penuh barakah ini kami menadah tangan memohon keampunan darimu ya Allah. Kau ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Kau ampunkan dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami ya Allah. Kau ampunkan dosa muslimin musliman, mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia ya Allah. Kau ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau berkatilah kami di bulan Ramadan ini ya Allah. Dan Kau panjangkan umur kami untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Jika ditakdirkan ya Allah, jika ditakdirkan ya Allah, ini adalah Ramadan yang terakhir buat kami ya Allah. Kau terimalah semua amal ibadat kami ya Allah. Kau terimalah amal kebajikan kami ya Allah. Dan Kau masukkan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu ya Allah. Dan Kau rezekikan kami ya Allah dapat beribadat bertepatan dengan malam Al-Qadar ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jika ada di kalangan kami yang sakit, Kau sembuhkan sakitnya ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang kesempitan rezeki, Kau lapangkan rezekinya ya Allah. Jika ada di kalangan kami yang berhajat, Kau tunaikanlah hajatnya ya Allah. Dan jika ada di kalangan kami yang bersengketa, Kau damaikanlah mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau peliharalah kami, jauhkan kami, anak kami, isteri kami, jiran tetangga kami, dan semua penduduk dunia ini daripada terkena wabak coronavirus yang melanda kami ini ya Allah. Dan jika ada yang sakit sudah terkenanya ya Allah, Kau sembuhkanlah mereka ya Allah. Dan jika ada saudara Islam kami yang meninggal dunia asbab terkena wabak corona ini ya Allah, Kau kurniakanlah kepada mereka pahala syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau bantulah semua petugas barisan hadapan, petugas kesihatan dan keselamatan yang berpanas berhujan setiap semata-mata untuk menjaga kebajikan kami ya Allah, menjaga kesihatan kami ya Allah, menjaga keselamatan kami ya Allah. Kau bantulah mereka ya Allah.
Kau permudahkanlah urusan mereka ya Allah, dan hantarlah bantuan kepada mereka ya Allah, dan kami merayu kepadamu ya Allah. Tiada tempat yang layak kami memohon pertolongan melainkan kepadamu ya Allah. Kau angkatlah kembali COVID-19 ini ya Allah. Kau angkat kembali COVID-19 ini ya Allah. Kau angkat kembali COVID-19 ini dari muka bumi ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kau izinkanlah kami semula untuk dapat mengimarahkan masjid dan surau ya Allah. Selama ini masjid dan surau usang tidak ada jemaah yang datang ya Allah. Hanya orang tertentu sahaja yang dapat datang ya Allah. Kembalikan kami untuk datang memenuhkan masjid dan surau ya Allah. Apakah dosa kami ya Allah yang hingga kami tidak dapat mengimarahkan masjid dan surau ya Allah. Kami sedar ya Allah, banyaknya dosa kami yang menyebabkan Engkau murkakan kami ya Allah. Kami sedar ya Allah, ampunkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Dan kau buka kembali pintu Masjidil Haram dan pintu Masjidil Nabawi ya Allah. Dan kau buka kembali pintu bumi Haramain ya Allah, untuk umat Islam pergi dapat menunaikan haji dan umrah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah semoga apa yang kita doakan insyaAllah Allah perkenankan, dan juga para malaikat-malaikat yang bersama kita mendengar permohonan kita ini, doa kita insyaAllah malaikat juga sama-sama akan mengaminkan doa kita insyaAllah. Dan insyaAllah untuk ketika ada kelapangan masa insyaAllah, beberapa hari yang ada kelapangan masa, kita akan sekali lagi akan buat sikit majlis tahlil lah insyaAllah lah. Jadi saya akan maklumkan bila masa-masa yang sesuai, kita akan buat petang sebelum berbuka puasa tu, dalam 6.30 petang kita akan buat tahlil perdana bersama-sama. Kita berkumpul bersama-sama insya-Allah dalam, walaupun kita tidak pernah bersemuka, kita hanya dapat menonton melalui live saja insya-Allah, tapi insya-Allah berkat ukhuwah kita dalam media sosial yang sebegini, insya-Allah Allah akan memberkati insya-Allah. Dan itu saya akan malulah masa-masa sesuai untuk kita buat majlis tahlil sekali lagi insya-Allah lah. Untuk kita hadiahkanlah pada arwah-arwah ibu ayah kita dan semua umat Islam yang telah pergi mendahului kita insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.